Apa iktibar dari Sri Lanka? Pada 21 Mei lalu, polis memulakan siasatan ke atas ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang berhubung kenyataannya yang dibuat di laman Twitter. Kit Siang disiasat di bawah Seksyen 505(C Kanun Keseksaan kerana membuat kenyataan dengan niat untuk menghasut mana-mana orang atau kaum. Beliau juga disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia CMA 1988 kerana menggunakan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Pada 19 Mei, Kit Siang menciap di Twitter, "Bolehkah Malaysia mendapatkan pengajaran dari Sri Lanka?" Ciapan tersebut dihubungkan dengan kenyataan di blognya dengan tajuk yang sama. Mengulas mengenai siasatan itu, Kit Siang berkata, "Saya tidak menghasut sesiapa, mana-mana kelas atau komuniti orang dan saya tidak ada niat untuk menghasut sesiapa, mana-mana kelas atau komuniti orang. Saya juga tidak mencipta atau memulakan apa-apa transmisi yang lucah, tidak senonoh, palsu, mengancam atau menyinggung dengan niat untuk mengganggu, mendera, mengugut atau mengganggu orang lain. Tetapi saya bersedia untuk dipenjarakan kerana memberi amaran kepada rakyat Malaysia supaya tidak menjadi satu lagi Sri Lanka," kata bekas pemimpin kanan DAP itu. Seksyen 505(C Kanun Keseksaan mengenai kenyataan dengan niat mengapikan atau mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum untuk melakukan kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum yang lain hendaklah dihukum penjara yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Bagaimanapun, Kit Siang mencabar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sama ada beliau memiliki keberanian yang sama. Najib telah disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan dihukum penjara 12 tahun serta denda RM210 juta di atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad pada 28 Julai 2020. Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 mengekalkan sabitan salah dan hukuman tersebut. Tetapi adakah bekas Perdana Menteri Najib Razak bersedia untuk ke penjara kerana mencemarkan nama negara di seluruh dunia sebagai kleptokrasi dalam bentuk yang terburuk? Soal Kit Siang. Baiklah, biarlah pihak polis menjalankan siasatan yang telus dan bebas ke atas Kit Siang tanpa gangguan. Namun harus diakui, apa yang disebut oleh ahli politik veteran DAP itu bukanlah sesuatu yang baharu. Pada 11 April 2022, akhbar Hindustan Times turut memaparkan amaran yang sama menerusi videonya bertajuk "Faktor China Mengapa Kemelesetan Ekonomi Sri Lanka Harus Menjadi Panggilan untuk Malaysia." Walaupun Malaysia tidak berada dalam situasi seperti Sri Lanka, beberapa laporan mencadangkan Kuala Lumpur perlu mengambil perhatian. Menurut Dana Kewangan Antarabangsa IMF, nisbah hutang kepada keluaran domestik negara kasar KDNK Sri Lanka yang dilanda krisis ialah 119% pada 2021, kata Hindustan Times. Akhbar tersebut memetik hutang kerajaan Malaysia pada akhir tahun lalu berjumlah RM979.8 bilion atau 63.4% daripada KDNK negara. Diplomasi perangkap hutang Beijing, kedua-dua Sri Lanka dan Malaysia adalah sebahagian daripada inisiatif Belt and Road China. Beberapa laporan menyatakan pemimpin Malaysia harus mengelakkan projek infra tiket besar dengan pulangan rendah menurut akhbar tersebut. Untuk rekod, kegagalan Sri Lanka membayar hutang berjumlah 1.4 bilion atau 5.8 bilion ringgit untuk pembinaan pelabuhan Hambantota di selatan negara itu memaksa Colombo memajak fasiliti itu kepada syarikat Cina selama 99 tahun pada 2017. Antara projek infra tiket besar Malaysia ialah laluan rel Pantai Timur ECRL sepanjang 665 km yang dianggarkan menelan belanja 50.27 bilion ringgit. Projek tersebut mendapat kritikan kerana dikatakan 85% kos ECRL itu dibiayai menerusi pinjaman daripada China yang menyebabkan Malaysia akan berhutang 42.7 bilion ringgit, tidak termasuk faedah kepada negara itu. Sedangkan pulangan yang dijangka diperolehi ECRL daripada penumpang dan kargonya meragukan dan mungkin merugikan. Menurut ahli jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil, rakyat berhak mengetahui apakah impak pinjaman daripada kerajaan China.
Jika ECRL mengalami kekangan keuangan, adakah aset ECRL atau tanah-tanah di sepanjang jajaran ECRL akan berpindah hak milik kepada China? Soal beliau yang juga pengkritik tegar projek mega bersama China ini. Dalam pada itu, ada lagi satu perkara yang Malaysia harus mengambil iktibar dari Sri Lanka. Tidak kira parti mana yang memerintah negara, kerajaan hendaklah mengelak daripada melantik adik-beradik atau suku sakat untuk memegang jawatan dalam kabinet atau mana-mana agensi berkait dengan kerajaan. Nepotisme berleluasa di Sri Lanka. Nepotisme boleh melahirkan gejala buruk lain dalam pentadbiran seperti masalah ketelusan dan integriti yang menjadi kebebalan dalam tadbir urus baik sebuah kerajaan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.